Cakap pasal makanan, orang kita ni memang suka dari utara ke selatan, timur ke barat. Ada saja makanan yang menjadi igawan semua, maklumlah. Malaysia ni kaya dengan makanan yang sedap-sedap. Dan melalui makanan jugalah rakyat Malaysia dapat disatukan. Ialah sekarang ni, tak kira restoran Cina ke Melayu ke India ke, mesti penuh dengan orang pelbagai jenis. Ni kami senaraikan makanan yang confirm satu Malaysia suka. Bab ia 100% style kita. Nasi lemak. Nasi lemak merupakan salah satu makanan kegemaran orang Malaysia tidak kira kaum. Kalau pagi-pagi menyinggah gerai nasi lemak mesti korang perasan semua jenis kaum tengah beratur. Asasnya nasi lemak kita ni letak telur, timun, ikan bilis goreng, kacang goreng dan sambal. Namun sekarang, pelbagai hidangan yang disajikan bersama nasi lemak. Ada yang makan nasi lemak dengan ayam, daging, sotong, udang, limpa dan hati lembu. Itu belum lagi nasinya yang sekarang dah macam-macam warna. Dari putih kini biru, hijau, merah, kuning, semua ada, punya nak kasih viralkan. Tapi apa-apapun, pergilah ke negeri mana sekalipun nasi lemak, biasa, pasti menjadi pilihan semua. Otak-otak ni asalnya makanan tradisional dari perkampungan nelayan. Terdapat dua jenis otak-otak di Malaysia yaitu otak-otak Terengganu dan otak-otak Johor. Mana lagi sedap ye otak-otak ni, kalau nak tahu cobalah dulu. Yang pasti rasanya tidak akan jauh beza. Otak-otak ni diperbuat daripada isi ikan laut dan dibungkus dengan daun kelapa atau daun nipah. Tapi ikan air tawar pun boleh dibuat otak-otak tahu. Tapi tak semua ikan lah. Antara ikan-ikan yang sesuai untuk buat otak-otak ialah ikan tilapia merah, patin dan keli. Otak-otak yang dibungkus dengan daun kelapa atau daun nipah ni perlu dibakar di atas dapur arang atau dapur biasa. Aroma daun dibakar tuh membuatkan aromanya lebih so. Tunggu apa lagi, kalau dah kecur air liur tuh boleh dah cari kat kedai-kedai makan ya. Laksa. Laksa adalah makanan mie yang perlu dimakan bersama kuah ikan yang pekat berempah. Budaya makan mie berasal dari budaya Tiongkok dan budaya makan berkuah dari kaum Melayu, maka bila bergabung jadilah ia laksa. Nama laksa diambil dari bahasa Sanskrit India kuno yaitu laksa. Di Malaysia laksa mempunyai berbagai versi, ada laksa lemak, laksa asam, laksa Penang, laksa Sarawak dan laksa Johor. Agak-agak boleh tak tekak korang terima semua jenis laksa ni? Kalau boleh, memang konfirm korang rakyat Malaysia sejati. Nasi kandar. Kalau tak sebut nasi kandar, tak jadilah kita nak cerita tentang makanan Malaysia kan. Nasi kandar ini wujud hasil imigran India Muslim yang berhijrah ke Pulau Pinang. Mereka menjual nasi dengan menggantungnya kandar di atas bahu. Dalam kandar ini terdapat nasi, kuah gulai berempah, sayur goreng dan macam-macam lagi. Kini orang tak kandar nasi lagi, hanya dijual di restoran-restoran dan kadangkala dihantar kepada pelanggan melalui delivery. Nasi kandar biasanya ditemui di utara Malaysia, dengan ada versi nasi kekuningan berherba yang dipanggil nasi ganja. Tak, jangan risau, nasi ganja tak ada daun yang menghayalkan. Cuma ia cukup sedap sampai teringat-ingat ke esok hari. Ye Sang, kalau nak tahu, tradisi lambung-lambung makanan pakai chopstick setiap tahun baru Cina ni, tak wujud di negara lain tahu. Yang melahirkannya ialah anak Malaysia dari Seremban, Ye Sang atau nama asalnya suku Ye Sang dihasilkan oleh Loke Chinki. Setiap bahan dalam Ye Sang ini melambangkan kejayaan, kekayaan, kecantikan, panjang umur dan banyak lagi. Asalnya ada 30 bahan dan setiap bahan mesti mengikut aturannya tersendiri. Mujur sekarang banyak versi yang lebih simple siap ada dalam package set lagi. Boleh ambil satu buat di rumah bersama rakan atau keluarga. Roti canai, ada banyak perbincangan tentang asal-usul roti canai. Ada yang cakap ia berasal dari perkataan mencanai, yaitu menguli dan menarik roti hingga leper. Ada juga yang mengatakan ia berasal dari Chennai, India. Yang penting, roti canai ini memang ada di Malaya sejak kewujudan imigran dari India lebih seabad dulu. Lama-kelamaan, ia menjadi makanan yang dinikmati oleh semua, biarpun negara lain seperti Singapura dan Thailand juga ada roti canai. Tapi roti canai Malaysia ni spesial, kita makan dengan kari bersama sambal, lagi pedas lagi pow. Tapi ada juga rakyat Malaysia yang suka makan manis-manis,
yaitu roti canai pisang, roti canai jagung, roti tisu atau makan roti kosong saja dengan susu pekat manis, patutlah ramai kena diabetes. Roti titap. Roti titap ini ciptaan yang agak baru dalam industri makanan kita, ya. Berbanding roti canai atau nasi lemak, ia wujud sejak 2010, diwujudkan oleh seorang pengusaha kopi tiam bernama Wong Ye-hua. Beliau mendapat ide setelah memakan roti bakar telur goyang di China. Jadi beliau mereka style sendiri, yaitu roti dibakar atas arang, disapu majerin, diletakkan telur goyang, dan 4 sudut serikaya di setiap sudut roti. Truly Malaysia, biarpun Wong memegang hak cipta sepenuhnya roti ini, ia tetap boleh didapati di banyak kopi tiam di seluruh negara. Tapi tetap tiada siapa yang boleh kalenge roti titap original dari kedai milik Wong di Pengkalan Cep, Kelantan, jadi kalau ada peluang singgahlah ke sana.